Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai muka surat yang ke-19, baris yang kedua daripada atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Dan yang lazim bagi arad itu 4 perkara pula. Pertama, ketiadaan berdiri dengan sendirinya. Kedua, wajib berdiri ia arad dengan yang lain. Dan ketiga, baharu. Dan keempat, ketiadaan kekal pada zaman yang kedua. Dan yang lazim bagi kulliyah itu besar, dan yang lazim bagi juz'iyah itu kecil. Dan lain daripada yang demikian itu hasil makna mukhalafah itu umum pada zatnya dan pada sifatnya dan pada af'alnya, maka tiada menyamai akan Allah Ta'ala itu oleh sesuatu. Baik, kata musannif, dan yang lazim bagi arad itu 4 perkara. Jadi kita sebutkan sebelum daripada ini, arad itu sesuatu yang ada pada jirim, yang menumpang pada jirim, itu dikatakan arad. Yaitu mudahnya adalah sifat bagi jirim atau sifat bagi jisim, seperti tinggi, rendah dan sebagainya lah, merah, putih. Ini semua merupakan sifat bagi jirim, maka sifat itu dikatakan sebagai arad. Baik. Dan yang lazim bagi arad itu, apabila kita mengatakan dia arad, maka apakah sifat yang ada pada arad? Apakah yang melazimi bagi arad? Yang melazimi bagi arad itu ada 4. Pertama sekali, ketiadaan berdiri dengan sendirinya, yaitu dia mesti menumpang pada zat yang lain. Dia menumpang pada jirim, dia menumpang pada jisim. Masin tidak boleh berdiri sendiri. Masin itu dia mesti dinisbahkan kepada garam. Garam itu merupakan jirim, dan sifat atau arad yang ada pada garam itu adalah masin. Maka masin itu dikatakan sebagai arad dia. Maka masin itu tidak boleh berdiri sendiri, melainkan perlu dia menumpang pada jisim garam. Baik, nampak tuan-tuan? Seperti gula pun begitu juga. Manis yang ada pada gula itu, dia tidak boleh berdiri sendiri, melainkan dia mesti menumpang pada gula atau pada madu. Baik, itu sifat yang pertama dia, yang lazim bagi arad. Bila disebutkan arad, yang mesti kita faham, dia menumpang pada jirim, iaitu dia tidak boleh berdiri dengan sendiri, dia mesti menumpang pada jirim atau pada jisim. Yang kedua, wajib berdiri ia arad itu dengan yang lainnya, iaitu dia tidak boleh berdiri dengan sendiri. Tidak ada benda yang manis tanpa ada bendanya. Seperti mana gula, seperti mana madu, baru manis boleh menumpang. Begitu juga masin, dia menumpang pada garam. Seperti hijau yang menumpang pada daun, maka hijau semata itu tidak boleh berdiri dengan sendiri. Dia mesti ada pada zat sesuatu, atau dalam bahasa kita kata, dia mesti menumpang pada jirim sesuatu. Baik. Kemudian, dan ketiga, baharu. Maknanya dia makhluk, dia baru ada. Setiap arad itu dia merupakan makhluk Allah.
dan dia ada permulaannya, diciptakan oleh Allah. Sebagaimana kita tengok hijau atau kuning yang ada pada sebuah kelapa yang masih kecil, yang asal dia berwarna kuning, kemudian bertukar jadi kuning oranye. Di mana kuning? Kuning sudah tidak ada. Yang ada kuning oranye. Nah, kuning oranye itu ada permulaan dia. Setelah perginya kuning, datangnya kuning oranye. Bila kuning oranye itu hilang, maka datanglah hijau. Maka kemana kuning oranye tadi? Dah tak ada. Dan bilakah bermulanya hijau? Setelah berakhirnya kuning, maka dia baharu. Kerana dia ada permulaan bagi wujud arad tersebut, maka dikatakan baharu. Dia mesti makhluk. Baik. Dan keempat, tiada kekal pada zaman yang kedua. Maknanya dia setiap saat mengalami perubahan. Dan bila dia tanggal daripada jirim sesuatu, maka dia akan binasa. Seperti mana kuning oranye tadi, bila mana dia hilang daripada buah tersebut, digantikan dengan warna yang lain, maka kuning oranye tadi tak tahu ke mana kita. Dia hilang begitu sahaja. Artinya dia senantiasa menerima perubahan, semakin lama semakin hijau, semakin lama semakin hijau, kemudian akhirnya bertukar menjadi kuning semula, kemudian menjadi coklat. Maka yang sebelum daripada itu sudah tidak kekal. Itu dikatakan dia tidak kekal pada zaman yang kedua. Maknanya pada setiap saat dia mengalami perubahan, sekalipun kita tidak melihat dia perubahan itu. Kita cuma melihat hari ini kita tengok dia kuning, besok tengok dah berubah warna dia. Artinya untuk sampai kepada warna yang kita lihat tadi, pada setiap saat itu mengalami perubahan. Sebab itu dia kata tidak kekal pada zaman yang kedua. Maknanya pada saat yang keduanya berubah, saat yang selepas itu berubah juga, saat yang selepas itu dia berubah lagi. Dan perubahan yang berlaku itu mungkin terlalu sedikit sehingga kita tidak perasan. Tapi pada hakikatnya dia tidak kekal pada setiap saat. Dia akan sentiasa berubah. Baik. Dan yang lazim, habis itu dikatakan yang melazimi bagi arad. Bila kita kata arad, empat perkara ini yang mesti kita ingat. Dia pertama menumpang pada zat yang lain, kemudian tidak boleh berdiri sendiri, ada. Kemudian dia baharu, kemudian lagi dia tidak kekal pada saat yang kedua. Dia akan senantiasa menerima perubahan, maksud dia. Itu dikatakan arad yang ada pada makhluk. Atau mudahnya, sifat yang ada pada makhluk itu, pada sesuatu itu, dia senantiasa mengalami perubahan. Dia tidak akan kekal. Dia lama-lama dia akan hilang dan binasa. Baik. Itu dikatakan sifat bagi makhluk. Dan makhluk ini kalau sifatnya tidak kekal, jasadnya itu tidak kekal, maka sifat makhluk ini bila menumpang pada diri yang baharu, maka sifatnya turut baharu juga. Artinya kalau tempat tumpangan dia itu bukannya qadim lagi azali dan bukannya baqa, maka dia juga tidak qadim dan tidak baqa. Boleh nampak tuan-tuan? Allah Ta'ala itu zatnya qidam lagi baqa. Tidak ada permulaan dan tidak ada penamatnya. Kemudian sifat yang ada pada zat yang qadim lagi azali lagi baqi, yang tidak akan binasa itu, maka sifatnya juga dikatakan qadim atau qidam. Boleh faham tuan-tuan? Itu kaedah dia. Sifat yang ada pada zat yang qadim, zat Allah Ta'ala, maka dia qadim lagi azali dan baqi. Sifat makhluk, dia menumpang pada makhluk yang tidak kekal, makhluk yang baru diadakan, makna dia juga bersifat baharu dan juga bersifat binasa. Sebab menumpang pada zat yang binasa. Sebab itu dikatakan dia mesti menumpang pada zat yang lain. Bila menumpang pada zat yang tidak kekal, maka dia juga tidak kekal. Maka segala sifat makhluk ini tidak ada yang kekal. Dia akan binasa. Dia sentiasa berubah tuan-tuan. Nah, cuba tengok rupa kita cukuplah, kan? 20 tahun yang dulu gigi tersusun cantik. 20 tahun yang sekarang ini dah tak ada lagi dah. Mana pergi tuan-tuan, dia hilang.
Masa kita dulu 20 tahun yang dulu kulit kita elok tegang dia. Sekarang tuan-tuan dah tak tegang lagi dah. Ini semua dikatakan arat yang menumpang pada makhluk. Dia tidak kekal pada masa yang kedua, sentiasa menerima perubahan. Baik. Dan yang lazim bagi kulliyah itu besar. Kita kata keseluruhan. Kulliyah itu dia mesti besar. Dan lazim bagi juz'iyah, iaitu dia punya juzuk-juzuk ataupun kita kata unsur-unsur yang ada pada sesuatu itu, dia mesti lebih kecil. Bila kita katakan satu badan manusia dikatakan kulliyah, maka dia punya tangan, jari dan sebagainya merupakan juz'iyah. Maka jari dan tangan lebih kecil daripada keseluruhan anggota. Maka tangan dan jari itu dikatakan juz'iyah, dan tubuh keseluruhan ini dikatakan kulliyah. Maka tubuh keseluruhan inilah lebih besar daripada juz'iyah, iaitu tangan, jari dan sebagainya. Boleh faham tuan-tuan? Allah Ta'ala adakah juz'iyah? Tidak ada. Allah tidak bertangan, Allah tidak berkaki, karena kaki lebih kecil daripada tubuh keseluruhan. Kemudian tangan lebih kecil daripada keseluruhan tubuh. Maka Allah mustahil dia bertangan dan berkaki, mustahil dia ada saiz dia. Ini ada pula mengatakan bahawasanya tapak kaki Allah Ta'ala itu lebih besar daripada alam ini. Alam ini nak banding dengan tapak kaki Tuhan, dia kata lebih besar tapak kaki Allah Ta'ala. Wallahu a'lam tuan-tuan ya. Ini saya cerita dah malam tadi di Seremban 2. Letaklah jenama apa sekalipun fahaman dia. Sulaimaniyah, Uthmaniyah, ada Yusriyah, kan? Letaklah pahaman apa. Kalau menjisimkan Allah Ta'ala masuk dalam firqah mujassimah, mereka yang menjisimkan Allah. Bila menjisimkan Allah Ta'ala ini, maka kalau dikatakan tapak kaki Allah sebagaimana tapak kaki manusia, kufur. Kalau dikatakan tapak kaki Allah tak sama dengan tapak kaki manusia, laisa kamitslihi syai', tapi tapak kaki, itu fasik hukum dia. Jangan main-main tuan-tuan dalam masalah akidah ini. Modal kita di akhirat besok. Jangan sekali-kali kita mengatakan Allah bertapak kaki, tapak kaki Allah besar, lebih besar daripada alam ini. Artinya tapak kaki Allah dibandingkan dengan ruang, pasti ruang lebih besar daripada tapak kaki Allah, maka ini mustahil. Bagaimana ruangan kecil tapak kaki boleh masuk? Artinya kalau kita kata Allah lah yang paling besar sehingga tapak kakinya itu besar alam ini, tapak kaki baru, maka badannya bagaimana? Tentu lebih besar. Kalau begitu Allah perlu pada ruang. Kalau Allah perlu pada ruang, pasti ruang mesti lebih besar daripada Allah Ta'ala. Tidak boleh kita kata Allahu Akbar, Allah Maha Besar, kerana alam lebih besar atau ruang lebih besar daripada Allah, maka mustahil. Dengan sebab itu kita mengatakan Allah itu dia bukannya berjisim, Allah itu bukan kulliyah, Allah itu bukan juz'iyah. Yang kulliyah itu makhluk semata-mata, yang juz'iyah itu makhluk kerana ada unsur-unsur dia, ada pecahan-pecahan daripada keseluruhan tubuh dia. Ada yang namakan rambut duduk di atas, namanya janggut duduk dagu, ada namanya jari ada di tangan, ada di kaki. Itu juzuk-juzuk daripada keseluruhan manusia. Maka Allah bukan juzuk-juzuk daripada keseluruhan tubuh dia. Allah tidak berjuzuk. Allah bukannya kulliyah, Allah bukannya jisim, Allah bukannya arad. Sebab arad itu akan binasa, arad tidak kekal, arad itu bersifat makhluk. Allah bukannya jisim, kerana jisim terbina daripada unsur-unsur yang tertentu. Allah bukan daripada unsur. Allah bukannya kulliyah, Allah bukannya juz'iyah. Maka inilah dia mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Sebab itu ulama kita buat dah cantik tuan-tuan. Jangan orang kata ini menggunakan kaedah akal semata-mata dengan mengenepikan nas. Tuan, ahli sunnah wal jamaah pegang baik-baik. Sumber yang terbesarnya dua. Pertama dikatakan dalil naqli, yang kedua dalil akli. Sumber yang terbesar. Orang Islam
maka cukup dengan dalil naqlinya. Orang bukan Islam, bawakanlah Quran 30 juzuk tuan kebaca pada dia, atau hadis sehingga 100,000 hadis dibacakan kepada dia, maka tidak ada manfaatnya. Karena mereka itu untuk memahami, menidakkan ketuhanan dia itu memerlukan kepada hujah akal. Maka dalam pengajian Ahli Sunnah wal Jamaah, kedua-duanya ini digabungkan. Ini daripada Al-Quran dan Sunnah, ini daripada akal. Kalau orang bukan Islam boleh menerima kaedah akal ini dan ditambah dengan orang Islam menerima kedua-duanya, maka tahqiq sangat mantap sebenarnya akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Baik, tengok debat antara Zakir Naik. Zakir Naik dia debat dengan orang bukan Islam. Macam mana tuan-tuan? Dia bawa hujah akal, maka kalah orang dengan hujah akal dia. Karena agama mereka tidak munasabah. Maka Zakir Naik bawa hujah akal, hujah akal, hujah akal. Bawakanlah Al-Quran, dia tak percaya. Bawakan kaedah akal, kaedah sains dan sebagainya. Inilah Ahli Sunnah. Karena digabungkan dua-dua sekali, Al-Quran dan hadis serta akal, maka mantap fahaman Ahli Sunnah tersebut. Baik, sebab itu tuan-tuan, ini masalah ini bila dikatakan Allah bertapak kaki tidak munasabah. Karena bila ada jisim dia, maka perlu kepada ruang. Kalau kita kata Allah sangat besar tapak kakinya, maka ruang mesti lebih besar daripada tapak kaki Tuhan. Maka tidak munasabah di situ. Agama Islam ini sangat munasabah. Maka dengan sebab itu, kalau ada fahaman yang sedemikian, tertolak dengan kita menolak jisim arad juz'iyah kulliyah ini, yaitu kata kuncinya mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Allah bukannya jirim ataupun jisim, Allah bukannya arad, Allah bukannya juz'iyah, Allah bukannya kulliyah. Baik, kemudian dan lain daripada yang demikian itu, hasil makna mukhalafah itu umum pada zatnya dan pada sifatnya dan pada af'alnya. Secara umum dia kata, bila dibahaskan lagi kita masuk kepada perbahasan wahdaniyah, yakni zat Allah Ta'ala tidak menyamai dengan zat yang lain. Tidak ada zat lain yang sama dengan zat Allah. Dan zat Allah Ta'ala tak serupa dengan zat makhluk dia. Zat makhluk terbina daripada kulit, daripada daging, daripada air, daripada darah. Kan? Bila mana air terbina daripada tubuh kita ini, maka kita perlu kepada air. Alam kita, bumi kita yang besar ini sebahagian besarnya air. Tubuh kita ini sebahagian besarnya air. Maka tuan-tuan, ya, bila sebahagian besarnya air, maknanya ada unsur-unsur yang tertentu dalam tubuh kita. Allah Ta'ala ni ada ke unsur-unsur dia? Allah Ta'ala tidak ada unsur-unsur yang tertentu. Itu wahdaniyat kita pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu dikatakan mukhalafah itu umum pada zatnya, iaitu zat Allah Ta'ala itu tidak menyamai zat yang lain. Laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Satu pun tidak ada bandingannya dengan Allah Ta'ala. Jadi dia kata walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi zat Allah Ta'ala tak sama dengan zat makhluk dia. Bila kita kata kita ada zat diri kita, kita ada jirim, namanya bila zat makhluk dikatakan jirim ataupun jisim. Zat Allah Ta'ala bukannya jirim, bukannya jisim. Kalau zat makhluk ada kulit, zat Allah tidak ada kulitnya. Zat makhluk ada darah, zat Allah Ta'ala tidak ada darahnya. Zat manusia ada uratnya, zat Allah Ta'ala tidak ada uratnya. Ini dikata tidak sama dengan zat Allah Ta'ala. Dan pada sifatnya, iaitu sifat Allah tak sama dengan sifat makhluk. Allah menjadikan air, manusia buat ais krim daripada air. Artinya manusia buat es krim tadi bukan buat air, tetapi mencantum-cantumkan bahan yang Allah telah sediakan. Allah menciptakan bahan, manusia mencantum-cantum bahan buat satu benda yang lain. Maka hakikatnya tidak buat apa-apa, cuma ambil cantum-cantum-cantum. Allah menjadikan pokok, Allah menumbuhkan kapas,
Manusia mengambil manfaat daripada kapas kemudian ditenun menjadi baju. Hakikatnya makhluk tidak buat baju, tetapi mengambil manfaat daripada kapas ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka siapakah yang menjadikan yang sebenar? Allah Subhanahu wa taala. Makhluk mencantum-cantum benda yang telah pun ada. Rumah tuan-tuan, meja ini siapa buat? Tidak ada siapa buat meja. Kita mencantum-cantumkan papan daripada pokok yang diciptakan oleh Allah Ta'ala. Maka Allah sifatnya menciptakan dengan sifat kudrah dia. Dan Allah menentukan jenis pokok, rupa pokok, tinggi pokok, rendah pokok dengan sifat iradahnya. Maka tidak ada iradah manusia yang sama dengan iradat Allah Ta'ala. Tidak ada kudrah makhluk sama dengan kudrah Allah Ta'ala. Sebab itu dikatakan pada sifatnya umum, artinya mukhalafah, tak samanya sifat Allah sama sifat makhluk itu bersifat umum, langsung tidak ada persamaan. Artinya Allah menciptakan, makhluk tidak menciptakan. Makhluk cuma mengambil manfaat daripada ciptaan Tuhan. Ada. Dia buat apa tuan-tuan? Katakan dia buat senapang daripada besi. Makhluk tidak ciptakan besi. Besi ciptaan Allah. Allah ceritakan surah Al-Hadid juzuk yang ke-27. Allah cerita bagaimana Allah menjadikan besi diletakkan dalam bumi. Maka manusia mengambil besi itu, dia ambil manfaat, maka ditempur, dibuatnya senapang, dibuatnya pedang, dibuatnya kereta. Hakikat manusia tak buat apa-apa, cuma mengambil manfaat daripada benda-benda yang diciptakan oleh Allah. Maka Allah lah yang menjadikan dengan sifat kudrah. Manusia walaupun ada kemampuan, dia tidak menciptakan, dia sekadar mengambil manfaat daripada benda yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah cabar manusia, kalau benar-benar kita bijak dan kita boleh mencipta, cuba buat satu kepak lalat semata-mata, mampu atau tidak. Dan Allah sebut dalam Al-Quran, benda-benda yang diambil oleh lalat kamu tidak dapat ambil semula, tak dapat ambil balik, hilang begitu sahaja. Lalat ambil buat poi, kita terlapanglah mendang, kan? Quran mengatakan demikian. Dia kata bila mana seekor lalat mengambil sesuatu daripada kamu, dia buat pergi, kamu tidak boleh ambil semula. Allah kata kalau kamu bijak sungguh boleh ciptakan sekepak lalat. Boleh atau tidak? Tak mampu tuan-tuan. Mungkin boleh buat rupa macam kepak lalat, tapi tidak ada fungsi, tidak boleh berfungsi. Itu sebenarnya siapa yang menjadikan? Allah yang menjadikan. Manusia mengambil manfaat daripada kejadian Tuhan tadi, dia buat sesuatu yang dia kata dia buat, dia tak buat apa-apa, dia mengambil manfaat semata-mata. Maka sifat Allah itu menjadikan tak sama dengan manusia menjadikan sesuatu, kerana hakikat manusia tidak menciptakan. Sebab itu dia kata mukhalafahnya Allah Ta'ala itu umum pada sifat dia, iaitu tidak ada sifat manusia yang sama dengan sifat Allah. Cukuplah sifat dermawannya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata apa? Minta kepada aku tunaikan, kan? Ud'uni astajib lakum. Minta kepada aku akan tunaikan. Allah tak minta dengan dia, Allah marah. Manusia minta dengan dia, dia marah. Sekali minta boleh, dua kali minta boleh, kau hari minta dapat pelempang. Dia kata semalam dah minta RM10, ini hari RM10 je lagi, tak kau jadi melo kau dah, kan? Langsunglah kena pelempang. Tapi Allah Ta'ala minta kepada setiap masa, minta lagi. Allah suruh minta lagi, tak minta dengan dia, minta pada yang lain, Allah marah. Minta kepada dia, karena khazanah Allah Ta'ala milian. Khazanah Allah Ta'ala itu memenuhi langit dan bumi. Maka minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan manusia, kata ulama, minta kepada dia, dia marah. Allah tak minta, Allah marah. Itu sifat Rahman Rahim Allah Ta'ala, sifat penyayang dia. Dah tak sama dengan makhluk dah. Sebaik-baik makhluk, kan, sepemurah-pemurah makhluk ada juga yang dibakhilkan. Baik. Dan pada sifatnya dan pada af'alnya, perbuatan Allah Ta'ala tak sama dengan perbuatan makhluk. Perbuatan Allah menjadikan benda tak ada kepada ada. Alam yang kosong, Allah ciptakan ruang, Allah jadikan alam. Allah jadikan ruang, Allah ciptakan matahari, manusia tidak boleh menciptakan. Seperti kita sebutkan tadi, Allah dengan perbuatannya dia menjadikan pokok.
Allah yang memperbuatkan pokok. Allah membuatkan alam ini. Manusia tidak buat apa-apa. Sebab itu dikatakan perbuatan Allah sama dengan perbuatan makhluk itu mukhalafah, tak sama sama sekali. Baik. Kita boleh faham, nampak tuan dalam masalah ni kan. Zat Allah pasti tak sama dengan zat kita. Kita bertangan, Allah tak bertangan. Nah, kita berkaki, Allah tidak memiliki kaki. Baik. Maka tiada menyamai. Ini sebenarnya perbahasan masalah tangan, kaki, mata dan sebagainya ini ulama kita dah bahas lama dah tuan-tuan ya. Termasuk Imam Tabari, Imam tafsir mentakwilkan ayat yang mutasyabihat. Termasuk Imam Bukhari, ini ulama hadis, dia juga mentakwilkan. Nah, ulama seperti Bukhari pun mentakwilkan masalah ketawanya Allah Taala dengan redha Allah Taala. Baik. Maka tiada menyamai akan Allah Taala. Imam Ahmad Ibn Hanbal pun mentakwilkan juga. Waja'a rabbuka, dan datang Tuhanmu. Kata Imam Ahmad Ibn Hanbal, ja'a rabbuka dengan makna ja'a amru rabbika, datangnya perintah Tuhanmu. Ini ulama sendiri mentakwilkan. Siapa ulama yang bernama Imam Ahmad Ibn Hanbal? Dia daripada orang salaf. Orang zaman salaf pun telah mentakwilkan. Ada. Baik. Maka ada juga ulama-ulama yang tidak mentakwil, menyerahkan kepada Allah. Maka ulama ahli sunnah mentakwilkan perkataan tangan dengan makna kuasa. Allah tidak bertangan. Karena Quran mengatakan Allah itu bal yadahu mabsutatani yadullah fawqa aydihim was samaa'u banainaha bi aidin. Cuba tengok tuan-tuan. Allah mengatakan yadullah. Yadun sebelah tangan. Satu tangan Allah Ta'ala itu di atas tangan manusia. Bal yadahu mabsutatani. Bahkan kedua-dua tangan Allah Ta'ala itu terbuka luas. Ayat yang lain, was-sama'u banainaha bi'aidin, dan langit itu kami bina dengan tangan-tangan kami. Banyak pula tangan. Satu ayat kata satu tangan, ayat ini kata dua tangan. Selain ayat mengatakan lebih banyak tangan dia. Aidin jamak 3 dan ke atas. Terbenar 4, terbenar 10, 12, 15 dan sebagainya. Maka mustahil Allah Ta'ala tangan sampai 10. Baik. Kemudian maka ulama takwilkan tadi, ya, ulama takwilkan. Maka dia kata Allah tak sama dengan makhluknya. Maka tiada menyamai akan Allah Ta'ala itu oleh sesuatu daripada makhluk. Tiada menyamai pada zatnya. Tidak ada yang sama dengan zat Allah Ta'ala yang kita dah bincang tadi. Dan tiada menyamai pada sifatnya. Pada sifat Allah Ta'ala tak sama dengan sifat makhluk. Dan tiada menyamai pada perbuatannya atau pada af'alnya. Dalam bahasa Arab dikatakan af'al, dalam bahasa Melayunya perbuatan-perbuatannya tak sama dengan perbuatan makhluk. Baik. Artinya apa? Artinya tiada menyamai akan Allah Ta'ala itu oleh sesuatu. Itu maksudnya adalah tiada zat sesuatu itu seperti zat Allah Ta'ala. Tak ada zat sesuatu sama dengan zat Allah. Tidak ada sama. Kerana zat Allah Ta'ala itu bukan daripada jenis nur. Maknanya bukan daripada jenis cahaya seperti para malaikat. Dan bukan zulmah, dan bukan daripada kegelapan seperti mana dipaham oleh orang Majusi. Dia kata Tuhan tu dua, Tuhan gelap dan Tuhan terang. Tuhan terang yang baik, Tuhan gelap itu kejahatan. Maka sembah api, dia terang. Ada, itu fahaman Majusi. Fahaman menggunakan logik akal. Logik akal dia begitu. Padahal tak logik pun, kan? Kalau orang tiup dengan mulut pun api boleh padam. Siram air dia dah padam. Macam mana boleh jadikan sebagai Tuhan? Busut jantan, bos sarang anak-anak dalam tu pun dia sembah juga. Pokok besar pun sembah juga. Tak tahu, dia kata logik situ ada Tuhan kau, situ Tuhan kau, wallahu alam. Padahal tidak munasabah langsung, kan? Ambil sensor tu minta orang terbang, untuh rabah ya dah. Macam mana kita kata dia Tuhan?
Baik. Maka dia bukan daripada jenis yang kita faham seperti mana makhluk daripada nur cahaya, daripada zulmah, dan tiada jenis langit dan tiada jenis bumi. Bukan sebagaimana para malaikat punya cara penciptaan, bukan seperti mana makhluk yang ada di bumi ini daripada tanah, bukan. Baik. Dan tiada barang yang di dalam keduanya, sama ada dalam bumi atau dalam langit, tidak dengan sama dengan Allah Ta'ala. Dan tiada sifat sesuatu seperti sifat Allah. Sebab kerana sifat Allah itu qadim lagi baqa lagi am ta'alluqnya. Ini faham baik-baik tuan ya. Dia kata kerana sifat Allah itu qadim, maksud dia sifat Allah itu tidak ada permulaannya sebagaimana zatnya yang tidak ada permulaan. Zat Allah tidak ada permulaan wujud dia. Zat manusia ada permulaan. Dia lahir tahun berapa? Dia kata dia lahir tahun katakan 60. Maka itulah permulaan diri dia dan permulaan sifat dia. Sejak bilakah dia boleh berkata-kata? Sejak bilakah dia melihat dunia ini? Semenjak tahun 60. Sebelum daripada itu dia tidak ada, maka sifatnya juga tidak ada. Maka Allah itu sejak bila dia ada? Allah itu qadim zatnya, maka segala sifatnya juga adalah qadim, lagi azali. Sebab zatnya tidak ada permulaan, maka segala sifat yang ada pada diri juga tidak ada permulaannya. Maka sebab itu dia kata sifat Allah Ta'ala itu qadim sebab dia ada pada zat yang qadim. Lagi baqa, iaitu kekal, tidak akan binasa segala sifat Tuhan, kerana dia ada pada zat yang baqa, yang tidak akan binasa. Lagi am ta'alluqnya, ta'alluq sifat Allah Subhanahu wa ta'ala itu umum, meratai kesemuanya. Kalau dikatakan ta'alluq dengan yang harus, maka segala perkara harus terta'alluq di bawah sifat tersebut. Sebagaimana sifat kudrat dan sifat iradat. Kudrat dan iradat itu berta'alluq kepada segala perkara yang harus, maka umum, am, segala yang harus itu berta'alluq di bawah kudrah dan iradah Allah Ta'ala. Maka ilmu Allah Ta'ala berta'alluq dengan segala yang wajib, yang mustahil dan yang harus, maka umumlah semua kena berlaku. Sama ada dia kata yang wujud, yang belum wujud, ke apa sahaja, kesemuanya dalam ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dikatakan am ta'alluqnya, ta'alluq sifat Allah Ta'ala tadi dengan barang yang dia ta'alluq ia sifat dengan dia, dengan sesuatu itu. Ini kita nak faham kena baca sifat ma'ani. Nanti kita akan sampai tuan-tuan. Lepas mukhalafah qiyamuhu, lepas tu wahdaniyat, masuk kudrah, maka kita membahaskan berkenaan dengan ta'alluq. Maka ta'alluq ini dikatakan bila ta'alluq secara umum perkara yang harus, maka segala perkara harus terta'alluq di bawah kudrat Allah Ta'ala. Apa dia perkara harus? Perkara harus itu sesuatu yang boleh ada, boleh tiada. Apa contoh? Bumi ini harus atau tidak harus? Ini bumi perkara harus. Bagaimana perkara harus? Kerana dia boleh ada dan boleh tiada, tapi Allah adakan dia, itu perkara harus. Maka apa jua yang sifatnya harus berta'alluq di bawah kudrat Allah Ta'ala. Maka umum ta'alluq sifat kudrah itu kepada semua perkara yang harus. Itu dikatakan am ta'alluq dia. Boleh faham tuan-tuan? Ya. Ta'alluq ni apa benda? Dia kata ta'alluq tu benda ta'alluq tu. Ta'alluq itu kita kata dia punya kerja dia. Itu paling mudah kita faham. Kerja sifat kudrah, kerja sifat iradah, atau ruang lingkup yang mengenai sifat kudrah itu. Sifat kudrah mengenai apa? Dia mengenai segala perkara yang harus, seperti mengadakan alam. Bab mengadakan daripada ada kepada tiada dan mentiadakan sesuatu yang ada, itu kerja kudrah. Maka kerja kudrah itu dikatakan ta'alluq. Kemudian menentukan keadaan sesuatu, tinggi rendahnya, besar kecilnya, masanya, tempatnya. Allah menjadikan manusia itu, katakan seseorang itu tinggi, itu iradah Allah yang tentukan.
Allah menjadikan seorang itu gemuk, itu Allah yang tentukan. Allah menjadikan seseorang itu kurus, Allah yang tentukan. Allah menjadikan seseorang itu pada tahun 76, Allah yang tentukan dengan sifat iradat dia. Maka itulah dikatakan ta'alluq sifat iradah itu menentukan sesuatu. Maka segala ketentuan yang mana benda itu harus ada, maka terta'alluq di bawah iradah Allah. Adapun perkara yang wajib atau perkara yang mustahil tidak berta'alluq di bawah iradah Allah. Seperti mengadakan anak bagi diri dia, tidak berta'alluq kudrah. Nah, menentukan rupa anak dia, kalau Allah Ta'ala nak jadikan anak dia, itu tidak ta'alluq dengan iradah. Atau membinasakan diri dia dengan kudrah yang dia ada, boleh tak Allah membinasakan diri dia? Tidak berta'alluq di bawah kudrah Allah. Sebab kudrat Allah cuma berta'alluq kepada perkara yang harus, maka umum ta'alluq dia, segala yang harus terta'alluq di bawah kudrah Allah Ta'ala. Boleh faham tuan-tuan? Ya. Itu dia punya gazet tu, ya. Nanti kita sampai bab kudrah, nanti kita baca balik, ya. Baik. Dan sifat kita itu sungguhnya, ya, situ kan? Dan sifat kita itu sungguhnya ta'alluq ia pada setengah perkara jua. Tapi sifat makhluk tidak umum ta'alluq dia. Dia berta'alluq kepada beberapa perkara sahaja, tiada pada setengah yang lain. Tidak berta'alluq kepada sebahagian yang lain. Seperti apa contoh? Seperti sama Allah Ta'ala, iaitu Allah mendengar. Ta'alluq ia bagi segala mawujud, dan sama kita ta'alluq pada setengah jua. Baik, contoh sama Allah Ta'ala. Kalau kita tengok dalam kitab-kitab yang seperti mana Al-Misbahul Munir, ada kitab karangan Pak Da'i, kan? Dia kata bukan sama dengan makna mendengar atau pendengaran, sama dengan makna pendengar atau pendengar. Pendengar maknanya dia ada kemampuan untuk mendengar. Maka bila kata Allah mendengar segala yang mawujud, segala yang ada di alam ini, di dalam lautan, di bumi yang ketujuh, di langit yang ketujuh, sesuatu yang merayap dalam kapetnya sekalipun, asalkan dia ada, Allah dengar benda tersebut. Ada apa yang ada ni tuan-tuan? Baju kalau hitam ni ada ke tak ada? Ada pada baju saya ni. Allah mendengarnya. Kita tidak mendengar. Kita melihat, ambil baju ni sumbek dalam telinga sekalipun, tak dengar baju ni. Yang kita melihat baju, tidak mendengar baju. Allah mendengar asalkan dia ada, Allah dengar. Pendengaran manusia dia terbatas, iaitu mendengar benda yang ada suara. Tidak ada suara, tidak dapat kita dengar. Dan suara itu pula kena dekat, tidak boleh jauh. Ada sampai ke pekan tiki, tuan-tuan, tu tiki tak? Pekan tiki lah. Pekan tiki itu orang tengah bercakap, kita dengar tak? Tak dengar. Kenapa tidak dengar? Karena pendengaran kita terhad kepada benda yang dekat dengan kita. Dan kena ada suara, tak ada salah tak boleh dengar, walaupun dekat dengan kita. Seperti cermin mata dekat dengan telinga, boleh dengar ke? Tak boleh. Allah melihat cermin mata, Allah mendengar cermin mata itu. Sebab itu dikatakan Allah mendengar semua yang mawujud. Beg yang tidak bercakap Allah dengar, air tidak bercakap Allah dengar. Manusia melihat air, melihat beg, tidak mendengar beg. Sebab itu pendengaran manusia terbatas pada sesuatu perkeadaan, dan tidak semua keadaan dia dengar. Allah Ta'ala tidak. Sama Allah, dia kata mendengar segala yang asalkan ada, Allah dengar belaka. Baik. Kemudian, dan tiada pula af'al sesuatu itu seperti af'al Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Al-Fatihah.